Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Jusia Idam dan rakan-rakan seperjuangan yang lain. Kami dari kumpulan 1 Seksyen 5 ingin membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk Menilai hubungan antara teori Riasik, Holland dengan 5 teori besar personality. Saya Noni Wani binti Asdin memegang nomor kad metrik BP 2110188 akan membentangkan bahagian yang pertama yaitu hubungan persamaan investigate dengan openness. Teori Holland beranggapan bahawa kebanyakan individu sesuai dengan salah satu daripada 6 jenis kepribadian iaitu menyiasat, sosial, berdaya usaha, konvensional, realistik dan artistik. Manakala bagi 5 sifat kepribadian luas yang dijelaskan oleh teori tersebut adalah seperti ekstraversi, keserasian, ketelitian, neurotism dan keterbukaan kepada pengalaman. Oleh itu, kumpulan kami akan menilai hubungan di antara teori Riasik Holland dengan 5 teori besar personality yang telah kami pelajari. Holland's Riasik Theory atau dikenali sebagai teori pilihan kerjaya John Holland menyatakan bahawa seseorang individu akan lebih menyukai pekerjaannya apabila mereka berada di sekitar individu lain yang sama seperti mereka, di mana mereka akan mencari persekitaran atau tempat pekerjaan yang menjadikan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka serta menyatakan sikap dan nilai mereka. Openness ini adalah sifat yang mempunyai ciri-ciri seperti berimajinasi dan berpandangan, iaitu orang yang tinggi dalam openness ini juga cenderung mempunyai pelbagai minat. Sebagai contoh, mereka ingin tahu tentang dunia dan orang lain tidak sabar untuk mempelajari perkara baharu dan menikmati pengalaman baharu. Tambahan lagi, orang yang mempunyai sifat ini cenderung lebih berani dan kreatif. Manakala, orang yang rendah dalam sifat ini selalunya lebih tradisional dan mungkin bergelut dengan pemikiran yang abstrak. Pemikir investigatif adalah jenis kepribadian yang kedua dalam jenis kepribadian Holland. Orang-orang ini biasanya disebut sebagai pemikir, iaitu memikirkan sesuatu sehingga penyelesaian dijumpai. Sebagai contoh, orang-orang yang investigatif ini adalah mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang analisis yang baik, cenderung berfikir, suka akan mengobservasi, mempelajari dan lebih suka bekerja bersendirian. Sebagai pemberi idea, sentiasa berhati-hati, kritis dan mempunyai perasaan ingin tahu terhadap sesuatu benda baharu. Maka, individu dengan kepribadian ini lebih berorientasikan kepada konsep dan teori. Maka, mereka lebih berperanan sebagai pemikir daripada pelaksana. Individu yang mempunyai personality investigatif ini lebih suka memahami bagaimana sesuatu berfungsi atau wujud seperti saintis yang bekerja untuk memahami graviti. Sebagai contoh, saintis yang ingin mengetahui tentang graviti tidak semestinya mencari penawar. Malah, mereka akan melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan logik. Domain investigatif Holland menggabungkan minat analitik, saintifik dan akademik. Sikap individu yang investigatif ini akan lebih mudah bekerja jika mereka bekerja dengan teori, ide dan fakta. Umumnya, individu yang mempunyai personality investigatif ini berprestasi baik pada subjek-subjek seperti matematik, sains komputer, sains fizikal, sains teknologi dan kejuruteraan. Bagi openness pula, openness dilihat sebagai keterbukaan untuk pengalaman. Openness adalah salah satu daripada 5 ciri kepribadian teori kepribadian Big Five teori. Big Five teori menunjukkan bahawa kepribadian terdiri daripada 5 dimensi utama. Setiap dimensi mewakili sebuah kontinum yang menunjukkan tahap personality seseorang menjadi tinggi, rendah atau di sesuatu tempat di tengah-tengah berkenaan dengan setiap sifat. Orang yang cenderung tinggi dalam sifat openness lebih rela merangkul perkara baru, idea baru dan pengalaman baru. Mereka berfikiran terbuka dan mendekati perkara baru dengan rasa ingin tahu dan cenderung. Individu yang memiliki sifat openness mempunyai imajinasi, kreativiti, rasa ingin tahu, intelektual dan penghargaan terhadap pengalaman estetik.
Secara amnya, openness berkaitan dengan kemampuan dan minat dalam menangani dan memproses rangsangan yang kompleks. Oleh itu, orang yang tinggi sifat openness cenderung mencari pengalaman baru. Oleh itu, pekerjaan yang seperti saintis dan dokter memerlukan personality investigatif dan openness. Hal ini kerana pekerjaan yang sedemikian memerlukan pemikiran yang cerdik serta perbuatan yang selaras dengan pemikiran. Pekerja yang memiliki personality openness adalah amat penting dalam pekerjaan yang memerlukan pemikiran yang kreatif dan sikap yang fleksibel. Sebagai contoh, pekerjaan seperti seorang pelukis yang berseni, sebagai seorang penyelidik dan pekerjaan-pekerjaan yang lain sesuai dengan personality di atas. Maka itu, pekerjaan seperti doktor dan saintis memiliki personality investigatif dan openness. Hal ini kerana mereka-mereka ini gemar akan melaksanakan penyiasatan dan berfikiran terbuka bagi membuat penyelidikan. Oleh itu, seorang saintis dan doktor tidak akan melaksanakan kerja mereka dalam keadaan yang marah serta beremosi yang tidak baik. Malah, mereka akan melaksanakan kerja mereka dengan keadaan yang freedom kerana investigatif, positif openness dan negatif akan neurotis. Hai, nama saya Benedict Bengku dengan nama matriks BP 21110197. Saya akan menerangkan tentang hubungan persamaan personality artistik dengan extraversion. Definisi artistik. Artistik adalah yang paling kreatif daripada semua jenis personality Holland. Mereka meneroka rasa ingin tahu mereka dengan cara yang sangat ekspresif dengan menggunakan pelbagai medium yang berbeza dalam aktiviti mereka. Tidak kira jawatan ataupun bidang pekerjaan jenis seni bekerja, anda akan mendapati seseorang yang berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Selalunya, mereka boleh didapati bereksperimen dengan idea mereka ataupun bekerja untuk mencipta semula sistem yang telah sedia ada. Mereka dikenali sebagai pencipta di kalangan orang dan oleh itu, mereka mencari persekitaran yang membolehkan mereka ruang untuk meneroka kreativiti mereka. Bagi personality extraversion ialah ukuran betapa bertenaga, bergaul dan mesranya seseorang itu. Extraversion biasanya difahami sebagai orang yang menarik tenaga daripada berada di sekeliling orang lain yang mengerahkan tenaga mereka kepada orang dan dunia luar. Selalunya dilihat sebagai orang yang paling banyak bercakap dalam situasi sosial. Orang extraversion secara tradisinya dicirikan oleh keramahan, pembicaraan, ketegasan dan juga keterujaan. Walau bagaimanapun, adalah tidak benar untuk berfikir bahawa orang extraversion ini adalah pencari perhatian. Sebaliknya, mereka mendapat tenaga daripada interaksi sosial mereka dan memerlukan rangsangan sosial untuk berasa lebih bertenaga. Jenis personality extraversion ini telah berkembang pesat dengan keseronokan dan secara amnya sangat bersemangat dengan interaksi sosial. Manakala bagi jenis personality artistik pula menggunakan tangan dan juga minat mereka untuk mencipta perkara baharu. Mereka menghargai keindahan, aktiviti tidak tersusun dan juga kepelbagaian. Mereka menghayati orang yang menarik dan juga luar biasa, pemandangan, tekstur dan juga bunyi. Individu ini lebih suka bekerja dalam situasi tidak berstruktur dan menggunakan kreativiti dan juga imajinasi mereka. Jenis personality ini sangat sensitif terhadap warna, bentuk, bunyi dan juga perasaan. Mereka mempunyai semangat yang meriah dan sangat bersemangat dan selalunya boleh kekal fokus pada projek kreatif dan melupakan segala-galanya di sekeliling mereka. Jenis personality artistik ini juga menyelesaikan masalah dengan mencipta sesuatu yang baharu. Idea mereka ini mungkin tidak selalu menggembirakan orang lain, akan tetapi halangan tersebut tidak mematahkan semangat mereka untuk masa jangka yang panjang. Pada pendapat saya, personality artistik dengan extraversion ini mempunyai hubungan dan saling berkaitan. Hal ini adalah demikian kerana
dapat dilihat bahawa extraversion bersifat impulsif. Extraversion lebih suka melakukan sesuatu aktiviti daripada merenung ataupun berfikir untuk melakukan sesuatu. Extraversion lebih suka berada di sekeliling orang dan juga kumpulan sosial yang lebih besar. Persekitaran tempat kerja yang sesuai dengan kerjasama, kerja berpasukan malah memberi ruang untuk personaliti ini berkembang maju adalah penting dan juga suka bercakap banyak. Di sinilah mereka mendapat tenaga untuk menjalani hari mereka dan menyelesaikan tugas mereka. Ini boleh menjadi lebih bermasalah di mana di tempat kerja yang sering berurusan dengan lebih banyak data yang diterajui dan juga persekitaran analisis boleh menjadi bermasalah untuk menyelesaikan tugasan. Manakala bagi personaliti artistik pula, artistik juga bersifat impulsif dan bebas. Individu ini kreatif, impulsif, sensitif dan juga berwawasan. Walaupun mereka kreatif, ia mungkin tidak semestinya diungkapkan dengan cat dan juga kanvas. Kreativiti mereka juga boleh dizahirkan oleh jenis personality artistik dengan data dan juga sistem. Mereka lebih suka bekerja sendirian dan juga berdikari daripada berpasukan atau bersama orang lain. Pekerjaan yang mereka akan cemerlang melibatkan kerja dengan bentuk, reka bentuk dan juga corak. Individu-individu ini sering memerlukan ekspresi diri dan kerja boleh dilakukan tanpa mengikut peraturan yang jelas. Namun, sesetengah artistik sensitif terhadap emosi orang lain dan mereka mungkin mempunyai jangkaan yang tinggi tentang apa yang salah dan juga betul dari segi moral. Mereka boleh menjadi sangat empati terhadap nasib orang lain. Apabila mereka tidak memenuhi jangkaan tinggi mereka, ia boleh menjejaskan kesihatan mental diri mereka. Ia menyebabkan beberapa personaliti artistik ini menjadi lebih sensitif daripada jenis personaliti lain. Kebanyakan artis cenderung mengambil peranan mereka dalam kehidupan dengan serius. Mereka mencari penjelasan dalam dunia ini di sekeliling mereka dan mengambil berat tentang makna yang lebih tinggi dalam kehidupan. Hubungan persamaan artistik dengan extraversion dapat dikenal pasti bahawa kedua personaliti ini saling melengkapi bidang pekerjaan atau kerjaya seorang seniman. Hal ini kerana seorang seniman semestinya berpersonaliti extraversion di mana seorang seniman mendapatkan semangat, ilham dan juga tenaga daripada interaksi sosial yang dilakukannya. Seorang seniman juga secara umumnya adalah berpersonaliti artistik yang mempunyai jiwa kesenian, menghayati dan peka terhadap keadaan sekeliling, mengekspresikan emosi orang lain, mendalami interaksi sosial dan sentiasa bertenaga dan bersemangat dalam menghasilkan karyanya. Sebagai contoh, seniman seperti pelakon, penyanyi, penyair, pengajak, wartawan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berunsurkan seni atau pengurusan seni. Oleh itu, seseorang yang mempunyai personaliti artistik dengan extraversion akan pastinya mudah bergaul bebas, bersosial, peka terhadap sekelilingnya, aktif dan mudah menonjolkan dirinya di halayak umum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Nabila binti Muhammad Zaini, pemegang kad matrik BP 21110059 akan membincangkan berkenaan dengan persamaan di antara realistik dengan conscientiousness. Yang pertama sekali ialah realistik. Orang realistik telah mendapat panggilan sebagai pelaku kerana mereka seringkali tertarik kepada tugas menyelesaikan masalah. Pelaku ini juga cenderung untuk menjadi lebih mencabar dan kuat dari segi fizikal daripada yang lain kerana mereka berasa lebih selesa menggunakan badan mereka untuk meneroka. Oleh itu, mereka cenderung untuk lebih suka bekerja dengan sesuatu daripada orang ramai dan menghargai alam luar dan alam semula jadi dalam bekerja mereka. Seterusnya pula ialah conscientiousness. Conscientiousness adalah personality yang biasanya dikaitkan dengan kesedaran. Lazimnya, orang yang teliti adalah
tersusun dengan baik, menunjukkan kawalan diri dan boleh merancang masa mereka dengan baik. Conscientiousness digambarkan sebagai personality yang sempurna untuk satu pasukan. Individu yang teliti menunjukkan etika kerja yang kuat, boleh dipercayai menepati masa, memberi perhatian kepada perincian dan menunjukkan komitmen dan juga tujuan. Individu yang berpersonaliti conscientiousness lebih suka bertindak mengikut rancangan daripada bertindak secara spontan. Perancangan yang teratur dan ketekunan mereka biasanya menjadikan diri mereka sangat percaya dalam melihat kerjaya mereka. Kesedaran yang tinggi bermakna seseorang itu bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Individu yang mempunyai tahap ketelitian yang tinggi dalam ujian kerjaya pandai merumuskan maklumat jangka panjang, mengatur dan mencapai maklumat serta bekerja secara konsisten. Manakala jenis personality yang realistik pula gemar menggunakan tangan dan mata mereka untuk meneroka dunia dan mencapai sesuatu. Sebagai personality bebas dan praktikal, mereka selalunya berguna di dalam situasi kecemasan kerana mereka mampu menangani objek fizikal. Seorang realistik yakin apabila mereka menggunakan badan mereka berhubung dengan dunia fizikal. Kebolehan mekanikal dan olahraga adalah pendirian kuat dan boleh diselaraskan dengan baik. Oleh kerana keupayaan mereka dalam objek fizikal, mereka biasanya baik dalam hal kecemasan. Seterusnya pula, hubungan persamaan di antara realistik dan conscientiousness. Dapat dikenal pasti bahawa personality ini melengkapi bidang pekerjaan iaitu doktor. Pada pendapat saya, personality realistik sudah tentu berkaitan dengan pekerjaan doktor kerana bidang profesional ini sememangnya memegang peralatan, perubatan dan teknologi secara fizikal. Dilakukan secara amali, praktis dan nyata. Manakala, dari aspek personality pula, conscientiousness pula sangat jelas bahawa profesion doktor memerlukan ketelitian, berhati-hati, profesional dan boleh dipercayai. Skop pekerjaan perubatan ini sesuai dikhaskan kepada doktor bedah yang melakukan pembedahan secara fizikal menggunakan peralatan yang sukar sekali untuk dipraktiskan. Doktor bedah perlu teliti serta hati-hati demi keselamatan pesakit. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan hubungan persamaan sosial dan juga agreeableness dan juga extraversion. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nuridatul Nazwa binti Rabain yang berpegang kad matriks BP 211606110. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Agreeableness dan juga extraversion. Apa itu agreeableness dan juga extraversion? Agreeableness ini ialah merupakan satu kecenderungan untuk berbelas kasihan dan bekerja sama terhadap orang lain dan bukannya curiga dan antagonis atau mempunyai pendapat yang sama. Manakala extraversion pula menerangkan tentang tenaga, emosi positif, ketegasan, keramahan, kecekapan bercakap dan juga kecenderungan untuk mendapatkan rangsangan dalam pergaulan orang lain. Oleh itu, extrovert ini juga dicirikan sebagai tegas bercakap dan bermotivasi untuk terlibat dalam hubungan sosial. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Walau bagaimanapun, formulasi teori ini juga membezakan extraversion dan agreeableness. Kedua-duanya sifat selalunya berkolerasi secara positif. Setakat yang mereka berbeza, seseorang akan mengharapkan setiap satu sifat untuk mempengaruhi kesan dan tingkah laku oleh satu set proses yang unik. Selain itu, ekstraversi ini juga telah dianggap sebagai satu sifat yang memiliki hubungan yang besar dengan interaksi sosial. Contohnya, yang berkait rapat dengan kemahiran sosial, kesan positif, kepercayaan dan kepuasan dalam perhubungan. Di samping itu, individu ini juga pada dasarnya selalu menyesuaikan diri dengan yang ada di sekitarnya, baik berupa lingkungan fisik, psikis dan juga rohanianya.
Bentuk dari hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya terwujud dalam suatu interaksi. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Namun demikian, interaksi sosial ini juga adalah hubungan dua individu atau lebih yang mengubah, mempengaruhi atau memperbaiki perilaku individu satu terhadap individu yang lain. Begitu pula sebaliknya, setiap individu juga memiliki kompetensi sosial dalam interaksi dan kebergantungannya. Malah, kepribadian Big Five ini juga adalah kepribadian yang menjelaskan hubungan antara keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari fikiran individu sangat berpengaruh dalam bentuk tindakan seorang individu. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Ocean ini juga adalah merupakan singkatan tentang dimensi Big Five personality. Namun demikian, neurotisme meliputi perasaan-perasaan negatif, cemas, sedih, mudah tersentuh, dan gemetar. Faktor keterbukaan atas pengalaman ini juga meliputi keterbukaan, kedalaman, dan mental individu yang kompleks dan pengalaman hidup. Selain itu, persepsi dan perspektif mereka terhadap sesuatu perkara itu, terutamanya tentang hidup ini, pada kebiasaannya ialah positif. Bagi golongan ini, dunia ini merupakan gelanggang mereka. Semasa berada di dalam kumpulan, mereka suka sangat bercakap, menilai diri mereka, dan juga mendapat perhatian daripada orang sekeliling mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menerangkan hubungan di antara ciri enterprising dan extraversion. Pemilihan kerjaya ditentukan oleh interaksi antara personaliti seseorang dengan persekitarannya. Ini menunjukkan bahawa menurut teori pemilihan kerjaya yang diperkenalkan oleh John Holland, beliau telah menegaskan bahawa dalam memilih kerjaya, majikan akan memilih mereka yang lebih suka akan pekerjaan di mana mereka boleh berada di sekeliling orang lain dan berinteraksi sesama mereka. Umum mengetahui bahawa pemilihan faktor kerjaya berdasarkan teori Holland-Razik telah membuat individu mudah untuk memilih kerjaya yang mereka inginkan. Seseorang individu itu berhak untuk memilih kerjaya yang mereka inginkan selaras dengan kemahiran yang mereka miliki. Terdapat dua ciri-ciri enterprising berdasarkan kerjaya keseahwanan, iaitu yang pertama, individu yang mudah berkomunikasi, dan yang kedua, individu yang mempunyai kemahiran tertentu. Yang pertama iaitu individu yang mudah untuk berkomunikasi. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan individu yang mudah berkomunikasi dengan baik? Individu yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain iaitu mereka yang punya kemahiran untuk mempengaruhi orang lain, baik dari kata-kata maupun perbuatan mereka. Manakala yang kedua, individu yang mempunyai kemahiran tertentu seperti menjual, mempromosikan, dan meyakinkan individu atau pembeli untuk membeli barangan yang telah dijual oleh mereka. Berdasarkan teori Holland, yaitu Big Five Theory, yang merupakan antara kajian yang diperkenalkan oleh para pengkaji tingkah laku manusia agar lebih mudah memahami cara manusia berubah dan beradaptasi dengan persekitaran sekeliling. Oleh itu, salah satu ciri personaliti seseorang individu termasuklah extraversion. Extraversion iaitu tingkah laku individu di mana seseorang itu mempunyai karakter atau personaliti yang mudah untuk bersosial dengan orang lain, sering berkomunikasi dengan individu lain, dan mudah untuk mengendalikan situasi yang berada di persekitaran mereka pada ketika itu. Tidak dapat dinafikan lagi, terdapat hubungan di antara ciri enterprising dan extraversion berdasarkan kerjaya keseahwanan, iaitu yang pertama, mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin atau ketua yang berwibawa. Dapat dilihat bahawa seorang individu yang mempunyai ciri-ciri extrovert mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam mengendalikan organisasi atau perusahaan yang telah dicuburi. Hal ini disebabkan oleh individu ini mempunyai perwatakan yang ceria, periang, dan suka bergaul dengan orang lain, serta mampu untuk mempengaruhi mereka dalam menjalankan suatu tindakan atau usaha ke arah untuk mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu memiliki rangkaian sosial yang luas dalam aspek ekonomi dan sosial. Umum mengetahui bahawa individu yang mempunyai ciri ekstrovert mudah untuk menjalinkan hubungan dengan orang lain yang berada di sekeliling mereka.
Hal ini akan memudahkan mereka menjadikan hubungan yang baik dengan orang lain, lebih-lebih lagi apabila mereka mencobakan diri dalam bidang perniagaan yang memerlukan mereka untuk membina rangkaian sosial yang luas untuk meningkatkan rangkaian perniagaan mereka pada waktu dan masa yang sama. Dan yang ketiga yaitu mudah untuk menjalinkan hubungan komunikasi yang baik. Tidak dapat dinafikan lagi individu yang ekstrovert mampu berkomunikasi dengan baik, terutamanya apabila berhadapan dengan orang lain di khalayak ramai. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang ekstrovert telah terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan seharian mereka. Selari dengan teori Holland iaitu enterprising, yang mana mengikut ciri-ciri kerjaya ini seseorang itu mampu untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain. Gaya komunikasi yang mereka tonjolkan dapat menarik minat individu lain untuk mendengarnya. Kesimpulannya, nilai hubungan antara teori Raza ini dengan teori personality telah kami huraikan secara holistik untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Teori Raza ini ialah satu cara untuk memberikan kejelasan tentang kerja yang kita suka lakukan dan lebih cenderung untuk melakukannya. Kod Raza ini akan membantu kita memahami jenis tugasan kerja yang anda cenderung lakukan dan ingin membantu menjana idea yang lebih baik tentang pilihan diri, membolehkan kita menyenarai pendek dan menilai pilihan diri kerja masing-masing. Oleh itu, secara rangkumannya, kumpulan kami telah menerangkan hubungan persamaan investigate dengan openness to experience, hubungan persamaan artistik dengan extroversion, hubungan persamaan realistik dengan conscientiousness, hubungan persamaan sosial dengan agreeableness dan extroversion, dan hubungan persamaan enterprising dengan extroversion. Ini sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.